Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Tun Dr. Mahathir, pada zaman dia, pada zaman beliau memperkenalkan konsep pandang ke timur. Pandang ke timur pada waktu itu ialah Jepun. Jepun kalau kita tengok kisah-kisah ataupun cerita-cerita yang saya pernah dengar cerita di Jepun, kalau katakan kita naik taksi Jepun, kita nak pergi daripada A ke B, tiba-tiba pemandu tu tersilap jalan, kita bagi tahu dia tersilap jalan, dia akan U-turn balik, kemudian akan pergi ke jalan yang betul. Apabila sampai ke tempat tersebut, masa kita nak bayar, dia tak akan terima bayaran. Dia akan tunduk hormat, dan dia tak akan terima bayaran, dan dia akan lari macam tu. Itu antara cerita yang saya dengar lah. Dan kalau kita tertinggal handphone ataupun tertinggal wallet di kereta api laju Jepun, walaupun dah beberapa kali pusing kereta api itu, tapi wallet tu masih ada di situ, handphone masih ada di situ. Itu adalah Jepun. Apabila keadaan macam tu, sebab itulah Tun Dr. Mahathir kata kita kena contohi Jepun, pandang ke timur. Kenapakah berlaku demikian? Kita kena tengok sejarah dia. Jepun dahulu diperintah oleh Shogun. Shogun adalah satu puak samurai. Dan dia ada dinasti dia. Dinasti dia antaranya ialah Nagashuko, saya tak ingat. Dia ada nama Hideyoshi Nagashuko, macam itulah lebih kurang, saya tak ingat. Tapi yang memerintah selama berabad-abad pada masa itu adalah samurai, Shogun. Bangsa Shogun iaitu samurai. Samurai memerintah negara Jepun dan dia tanamkan prinsip-prinsip samurai. Prinsip samurai ini dia datang dengan satu simbol. Simbolnya ialah bunga sakura. Bunga sakura akan kembang pada setiap April. Penghujung April, lebih kurang seminggu 2 minggu, kemudian dia akan hilang. Jadi dia punya konsep macam tu. Itu adalah simbol dia, bunga sakura. Sebab dia pernah berkata dalam puisi dia, di antara bunga-bunga terdapat bunga sakura, dan di antara ramai lelaki terdapat samurai. Jadi dia tanamkan prinsip-prinsip samurai. Antara prinsip samurai ialah Miyo. Miyo ni adalah harga diri. Samurai dia selalu ingat mati. Dia ingat mati. Dia nak pada ketika dia mati, dia punya maruah terjaga. Dia tak sanggup jatuhkan maruah dia. Dia sanggup harakiri. Harakiri ni bunuh diri lah. Dia sanggup bunuh diri demi untuk menjaga maruah dia ataupun harga diri dia. Dia takkan tunduk pada satu orang. Dia sanggup harakiri, bunuh diri demi maruah. Maruah lebih besar daripada kematian. Itu Jepun. Lepas tu prinsip dia antaranya ialah cinta. Cinta dan kasih sayang. Orang Jepun ni dia cinta dan kasih sayang kepada tetamu. Dia akan beri apa yang dia ada dan dia akan layan betul-betul. Cinta dan kasih sayang. Kemudian dia ada Rei. Rei ni hormat. Sebab tu kita tengok orang Jepun selalu hormat. Dia tunduk macam tu, tunduk kepala, hormat. Orang Jepun dia ada prinsip samurai iaitu hormat. Dia akan lebih menghormati orang yang lebih tua, orang yang lebih senior. Dia hormat kepada pemimpin dia. Dia hormat kepada maharaja dia. Itulah antaranya hormat.
Dan ini semua adalah akhlak. Akhlak ini perlu dijaga sebab pada dia anggap akhlak ni seolah-olah macam pohon buluh, bambu. Dia mesti akar dulu kena kuat, barulah akan timbulnya batang. Sama juga pada samurai, dia ada prinsip-prinsip dia yang berkaitan dengan akhlak ni. Benda ni kena jaga dulu, barulah akan ada peningkatan yang hebat. Jadi kita kena jaga akhlak. Akhlak tu sama juga dalam bisnes kita, sublet kita. Kita sekiranya kita melakukan kesilapan, kita kena mengaku kesilapan tu dan kita kena tanggung akibatnya. Jangan kita susahkan orang lain untuk tanggung sekiranya kita melakukan kesilapan. Dan kita kena sayang pada tenant kita, kepada owner. Kena ada perasaan sayang, cing. Lepas tu re hormat. Kita kena hormat tenant kita, owner. Kita kena hormat. Jangan kita tunjuk ego di hadapan dia. Jangan kita malukan dia. Kita kena hormat dia pada setiap masa. Sebab dalam hadis Nabi pun, Nabi pernah kata, innamal bu'istu liutammimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk memperbaiki akhlak, untuk nak memperbaiki akhlak-akhlak kamu. Maknanya Nabi dah tunjuk akhlak-akhlak yang bagus, kita kena ikut. Sebab akhlak yang Nabi tunjukkan itu adalah sangat membantu Nabi menyebarkan agama Islam dan menyebabkan orang senang. Nabi ni orang tengok jauh pun dah senang lah. Sebab dia sentiasa tersenyum dan sentiasa mengalung-alungkan kasih sayang. Benda tu lah macam samurai tadi. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.